Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang pendeta Yahudi yang namanya ialah Labid bin Al-Aqsam, yang membuat sihir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui rambut dengan sikat dalam air perigi. Itu kisah dia. Ini adalah bukti yang mengesahkan sihir telah ada zaman Nabi. Apabila Nabi kita disihir oleh Labid bin Al-Aqsam dalam air perigi itu, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ruqyah. Apabila Jibril membaca ruqyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukalah satu ikatan demi satu ikatan sihir itu daripada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Yang kedua dalil, iaitu peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam apabila berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Raja Fir'aun ni, tahta dia, kuasa dia oleh kerana dia memelihara ahli-ahli sihir. Tujuan Fir'aun memelihara ahli sihir ni supaya ahli sihir ini melakukan sesuatu sihir menakutkan rakyat, supaya rakyat ikut Raja Fir'aun. Itu tujuan dia. Dan antara yang disebut dalam sirah, suatu hari ahli-ahli sihir Fir'aun ini diperintah oleh rajanya melakukan sihir di depan rakyat untuk menakutkan rakyat dengan tujuan supaya rakyat ikut Raja Fir'aun. Bila ahli sihir Fir'aun melakukan sihirnya, dibalingnya tali menjadi ular. Asal jadi tali, baling ke depan rakyat orang ramai jadi ular, bertukar. Orang Penang kata ular. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Musa alaihissalam membalingkan tukaknya di depan ular ahli sihir Fir'aun. Tukak Nabi Musa ni, Allah perintah dia baling ke depan. Lalu hikmah di sini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil yang mana berlaku suatu mukjizat pada Nabi Musa AS. Tongkat Nabi Musa tadi bertukar menjadi ular yang besar. Ular yang besar. Lalu ular yang besar tadi memakan ular ahli sihir Fir'aun. Bila dia tengok ular yang Nabi Musa ni besar, makan habis ular-ular ahli sihir tadi, tiba-tiba disebut dalam sirah tu, sebahagian ahli sihir dia lari di tapukang takut. Sebahagian ahli sihir dia lari takut. Dan sebahagian lagi beriman dengan ajaran Nabi Musa AS. Itu kisah dia. Baik, dua dalil ni menjelaskan kepada kita zaman Nabi dah wujud sihir. Zaman Nabi dah ada unsur-unsur sihir ni. Baik, kita tengok pada zaman kita pula. Kita masuk pada zaman kita. Kalaulah ayat surah Al-Baqarah tadi menjelaskan perkara sihir ni dah ada zaman Nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir, dan zaman Nabi Musa juga berlakunya sihir. Cuba kita tengok dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Selama 23 tahun saya terlibat dalam dunia rawatan, saya mengesahkan semakin akhir zaman semakin banyak sihir. Hari ini semakin banyak manusia yang terlibat dengan sihir. Kenapa manusia terlibat dengan sihir? Yang pertama, shortcut. Nak cepat hajatnya ditunai. Kerana tak puas hati, kerana iri hati, hasad, dengki, khianat, dendam. Itu punca. Kenapa manusia mula terlibat dengan sihir? Oleh kerana penyakit-penyakit yang tidak baik pada dirinya. Sifat-sifat mazmumah.